Perkenalan, nama kempen kami adalah Kempen Kesedaran Buli Cyber di kalangan pelajar UMT dan slogan kempen kita adalah slogan Anti Buli Cyber. Halaman pertama kempen kami adalah pengukuhan pemahaman pelajar UMT tentang konsep buli cyber dan memahami tanggungjawab sebagai pengguna media sosial yang bertanggungjawab. Halaman kedua ialah meningkatkan kesedaran mengenai buli cyber di kalangan pelajar UMT dan yang ketiga ialah penjelasan langkah-langkah mencegah buli cyber kepada pelajar UMT. Maklumat pembangunan lestari dalam kempen kami adalah pembangunan lestari keempat, iaitu bertujuan untuk memastikan pendidikan berkualiti dan saksama dan mempromosikan peluang pembelajaran sepanjang hayat untuk semua. Dan juga pembangunan lestari ke-16 iaitu bertujuan untuk mempromosikan masyarakat yang aman. Visional kempen kami ialah meningkatkan kesedaran mengenai isu buli cyber, kedua ialah melahirkan dan memupuk rasa hormat antara masyarakat, yang ketiga ialah mewujudkan kesejahteraan antara pengguna media sosial di media sosial. Dalam perancangan kempen fasa 1, grup kami merancang untuk menggunakan belanjawan hijau atau zero budget. Akan tetapi selepas meneliti beberapa faktor, kami sepakat untuk mengeluarkan sejumlah kos bagi menjayakan lagi kempen. Grup kami mengeluarkan kos sebanyak RM70 yang mana dana tersebut dikutip daripada adik kumpulan bagi perbelanjaan keseluruhan kempen. Sebanyak RM50 diberi kepada penceramah jemputan iaitu Saudari Zarifah Suraya binti Abdullah sebagai tanda penghargaan daripada grup kami. Kami juga turut menyediakan hadiah misteri bernilai RM20 kepada para peserta yang berjaya menjawab pelaksanaan projek. Bagi yang pertama, perjumpaan ahli grup untuk membincangkan dan melakukan pemilihan tajuk kempen pada 2 hari bulan 4 2021, di mana ini merupakan perjumpaan pertama kami melalui Google Meet. Kami memilih tajuk kempen kami iaitu Cyberbully. Bagi yang kedua, meeting dengan pesyarah berkenaan tajuk pada 5 hari bulan 4 2021. Perjumpaan dengan pesyarah melalui Webex ini untuk membincangkan kempen kami sama ada sesuai ataupun tidak. Bagi yang ketiga, melakukan Google Form bagi tajuk Buli Cyber pada 5 hari bulan 4 2021. Bagi yang keempat, melakukan proposal pada 22 hari bulan 4 2021, di mana kami dibahagikan tugas masing-masing supaya proposal dapat dilakukan dengan lancar. Bagi yang kelima, menyediakan poster dan video mengenai kempen pada 26 hari bulan 4 2021. Bagi yang keenam, membentangkan proposal pada 5 hari bulan 5 2021 di dalam kelas melalui Webex. Pada 8 bulan 5 2021, kami telah mengadakan perjumpaan ahli kumpulan untuk menyiapkan segala keperluan yang perlu ada sebelum kempen dijalankan. Pada 11 bulan 5 2021, kami telah mengadakan Google Form kepada para pelajar UMT. Seterusnya, pada 14 bulan 5 2021, kami telah melakukan perjumpaan dengan penceramah sebelum kempen dilaksanakan. Setelah latihan dilakukan, kami telah melakukan atur cara program. Seterusnya, pada 15 bulan 5 2021, kempen ini telah dijalankan. Pada 6 bulan 6 2021, kami telah membahagikan tugas untuk pemesanan video. Bagi demografi pula, sebanyak 88% dicatatkan bagi umur 20 tahun sehingga 23 tahun dan 12% dicatatkan sebanyak 24 tahun sehingga 27 tahun. Bagi fakulti, FTech mencatatkan sebanyak 30%, manakala FPSM mencatatkan sebanyak 34%, FTKKI mencatatkan sebanyak 12%, Fakulti Pengajian Maritim mencatatkan 22% dan 2% lagi dalam fakulti lain-lain. Bagi sikap responden, yang pertama, apakah tindakan yang anda boleh lakukan apabila anda mengalami atau menyaksikan peristiwa tersebut? Sebanyak 14% tidak peduli langsung tentang perkara itu. Dan sebanyak 72% akan melakukan peristiwa tersebut kepada pihak media sosial. Dan 14% lagi akan membalaskan tindakan kepada individu yang melakukan cyberbully tersebut. Bagi yang kedua pula, apakah perasaan anda apabila anda mengalami atau menyaksikan peristiwa tersebut? Sebanyak 27 orang atau 54% akan melakukan tindak balas terhadap perkara tersebut. Bagi yang ketiga, apakah jenis cyberbully yang anda ketahui? Sebanyak 6% melalui kata laluan diceroboh, 52% mengetahui cyberbully mengenai menerima komen memalukan. Bagi pengetahuan pula, kebanyakan peserta mengetahui bahawa buli cyber adalah satu kesalahan kerana dalam kempen tersebut, penceramah telah menyatakan kesan buli cyber. Ini amalan pula melebihi separuh daripada peserta kami telah mencatatkan mereka pernah terlibat dalam aktiviti buli cyber. Dan itu, mereka lebih gemar mengambil tindakan bahawa akaun yang digunakan untuk komen akan dibatalkan supaya pembuli-pembuli tidak akan membuli bangsa-bangsa yang lain. Untuk keberhasilan kempen, di sini kita dapat lihat perbezaan analisis maklum balas peserta sebelum dan selepas kempen berkaitan dengan pemahaman mereka terhadap masuk buli cyber, di mana maklum balas diperolehi daripada soal sidik melalui Google Form. Untuk makluman kumpulan, kami menggunakan Google Form yang sama, di mana Google Form pertama diedarkan kepada peserta untuk diisi sebelum menyertai kempen, manakala Google Form kedua diedarkan kepada peserta selepas tamatnya kempen. Daripada analisis
Daripada analisis daripada Google Form 1, iaitu sebelum bermulanya kempen berkaitan dengan adakah peserta tahu tentang masuk buli cyber, hasil maklum balas daripada Google Form menunjukkan Google Form 1 menunjukkan 38 orang daripada 55 orang tahu tentang masuk buli cyber, manakala 17 orang lagi tidak tahu. Manakala hasil maklum balas Google Form kedua di mana diisi oleh peserta selepas tamatnya kempen berkaitan dengan adakah mereka tahu tentang masuk buli cyber, dilihat meningkat daripada sebelumnya, iaitu seramai 50 responden tahu tentang masuk buli cyber. Bagi maklum balas soalan berkaitan dengan adakah mereka tahu kesan buli cyber terhadap mangsa buli, menunjukkan perbezaan sebelum dan selepas kempen. Hasil maklum balas daripada Google Form 1 didapati seramai 35 daripada 55 orang responden tahu tentang kesan buli cyber terhadap mangsa buli dan 20 orang lagi tidak tahu. Untuk maklum balas daripada peserta untuk Google Form kedua, mendapati seramai 50 daripada 50 orang yang mengisi Google Form tahu tentang kesan buli cyber terhadap mangsa buli dan bilangan responden tidak tahu adalah sifar, dan ini berlaku peningkatan selepas tamatnya kempen. Selain itu, selepas tamatnya kempen ini juga, maklum balas daripada peserta melalui Google Form kedua dipersembahkan dalam bentuk catapan berkaitan pengetahuan dan kesedaran mereka terhadap buli cyber. Analisis daripada catapan 1 mendapati sebanyak 82% peserta kempen sangat setuju bahawa kempen ini membuatkan mereka dapat memahami definisi buli cyber dengan baik, manakala 4% lagi setuju. Selepas kempen ini juga, analisis melalui catapan 2 didapati sebanyak 76% daripada maklum balas peserta sangat setuju bahawa kempen mereka dapat memahami kesan buli cyber dengan baik melalui kempen ini. Melalui catapan 3, hasil daripada analisis maklum balas yang dikumpul melalui Google Form, sebanyak 82% peserta kempen memilih sangat setuju. Hasil melalui kempen ini, peserta dapat mengetahui bagaimana untuk mengatasi buli cyber sekiranya berlaku dalam kalangan mereka. Manakala 14% memilih setuju dan 2% lagi memilih sederhana. Bagi analisis catapan yang keempat, itu berkaitan dengan tindakan yang perlu dilakukan sekiranya berlaku buli cyber. Berdasarkan catapan, sebanyak 80% daripada peserta kempen memilih sangat setuju, manakala 16% lagi memilih setuju dan 4% memilih sederhana. Dengan ini, mereka dapat mengetahui tindakan apa yang perlu dilakukan apabila buli cyber berlaku. Untuk jangkaan dan pencapaian kempen, grup kami menggunakan kaedah pengiklanan menggunakan poster dan penyebaran video yang mana berjaya menarik minat peserta untuk menyertai program, samping memberi mesej kepada orang ramai tentang bahayanya cyberbully. Kami juga turut menyediakan link penyertaan yang mana menyasarkan seramai 80 orang peserta. Namun hanya berjaya mendapat 35 orang peserta sahaja. Kami juga menyediakan borang soal sidik kepada para peserta yang mana bertujuan untuk melihat maklum balas para peserta terhadap kempen yang dijalankan. Berdasarkan hasil daripada borang soal sidik yang diberi kepada selepas program yang dijalankan, menunjukkan kefahaman peserta tentang buli cyber adalah berada pada tahap yang tinggi, yang mana peserta mempunyai pemahaman yang jelas tentang konsep buli cyber. Peserta juga sedar tentang kesan yang akan berlaku sekiranya buli cyber diambil mudah oleh masyarakat. Peserta juga tahu tentang tindakan yang perlu diambil bagi menghadapi dan menangani buli cyber dari terus berlaku. Kesimpulan bagi kempen kami. Dalam sasaran dan jangkaan kempen kami telah berjaya mencapai beberapa perkara-perkara penting dalam saranan perancangan yang dibuat pada awal saranan kempen, iaitu rasional kempen, maklumat kempen, strategi dan taktik bagi setiap maklumat, penerapan nilai pembangunan lestari telah berjaya tercapai dalam kempen kami. Namun terdapat sedikit perbezaan dari segi bilangan peserta yang menyertai kempen kami dan juga tarikh pelancaran kempen. Tetapi penyampaian kempen kami adalah lancar mengikut perancangan. Gambar di sebelah merupakan aktiviti-aktiviti yang kami jalankan semasa kempen kami. Kami membuat perkongsian ilmu-ilmu buli cyber mengenai konsep buli cyber yang mana merangkumi faktor, kesan dan langkah bagi mengatasi buli cyber serta juga nilai-nilai pembangunan lestari dari aspek sosial dan persekitaran terhadap kumpulan sasaran pelajar-pelajar dari semua fakulti UMT. Penerapan nilai pembangunan lestari dalam kalangan peserta kempen kami adalah dari dua segi, iaitu segi sosial dan persekitaran. Peserta-peserta kempen dapat didedahkan dengan pemahaman mengenai keseriusan buli cyber dan kepentingan pengguna media sosial dalam mencegah buli cyber. Selain itu, dapat meningkatkan kesedaran anti-buli cyber dan tanggungjawab media sosial supaya persekitaran media sosial aman dan sejahtera. Lagi-lagi dengan melahirkan dan memupuk rasa hormat antara pengguna media sosial untuk mengurangkan buli cyber seperti mungkin. Harapan bagi kempen kami adalah peserta-peserta kempen dapat menjadi teladan seorang pengguna media sosial yang bertanggungjawab, yang mana tolong menyebarkan ilmu-ilmu tentang buli cyber kepada orang yang kita sayangi dan kepada masyarakat, dan juga memulakan tindakan anti-buli cyber bagi memberi sumbangan dalam mewujudkan persekitaran pembelajaran yang selamat dan kesejahteraan dalam alam penggunaan media sosial. Akhir sekali, hasil daripada kempen berjaya meningkatkan kesedaran pelajar UMT untuk anti-buli cyber serta memupuk pengamalan nilai-nilai pembangunan lestari bagi mencegah buli cyber.